Seterusnya Yang Berhormat Pematang Pauh, tidak ada juga di sini, tapi saya rasa saya perlu menjawab soalan ini kerana ianya penting. Baik. Yang Berhormat Pematang Pauh telah membangkitkan apakah usaha kerajaan melalui kementerian ini untuk memaksimumkan litupan hutan susulan daripada laporan WWF yang mengatakan bahawa daripada tahun 2001 hingga 2019 terdapat pengurangan hutan sebanyak 8.12 juta hektar. Ini saya perlu jelaskan kerana ianya menimbulkan sedikit kekeliruan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa sumber rujukan WWF Malaysia yang dirujuk oleh Pematang Pauh adalah tidak tepat. Kerana rujukan ini berdasarkan kepada apa yang dinamakan Data Tree Cover Loss yang dikeluarkan oleh Global Forest Watch dengan izin, yang mana ianya merujuk kepada perubahan litupan pokok dengan mengambil kira keluasan ladang komoditi dan juga pertanian yang tak sepatutnya diambil kira. Sepatutnya yang diambil kira sebagai pokok yang melitupi hutan adalah daripada hutan simpan kekal, kawasan pelindungan, hutan taman kerajaan dan hutan tanah beri milik. Itu sepatutnya. Yang komoditi tak sepatutnya diambil kira. Jadi inilah yang menimbulkan sedikit kekeliruan. Oleh sebab itu saya ingin menyatakan bahawa untuk menjawab soalan Pematang Pauh, sekurang-kurangnya 8 langkah telah diambil oleh kementerian ini melalui Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan juga Jabatan Perhutanan Negeri-Negeri dan Jabatan Perhutanan Sabah dan Sarawak. Iaitu antaranya yang pertama, melalui platform Majlis Tanah Negara, kita membuat libat urus dengan kerajaan-kerajaan negeri menyelaras amalan pengurusan dan penggunaan sumber hutan secara terancang, rasional dan berkesan. Yang kedua, mewartakan kawasan berhutan baru sebagai hutan simpan kekal untuk kita meningkatkan atau mencapai sasaran sekurang-kurangnya 50% kawasan berhutan menjelang tahun 2040 di Semenanjung Malaysia di bawah rancangan fizikal negara keempat. Yang ketiga, kempen penanaman 100 juta pokok dalam tempoh 5 tahun di bawah RMK 12, yang mana setakat 10 hari bulan Mac tahun 2022 sebanyak 27.75 juta pokok telah berjaya ditanam di seluruh negara. Yang keempat, mempertingkatkan usaha untuk pemulihan kawasan hutan yang dipanggil kawasan hutan terosot, yang perlu ditanam dengan tanaman-tanaman yang baik untuk menyelesaikan masalah tanah yang kosong di dalam hutan. Yang kelimanya, program penanaman pokok bakau di pesisiran pantai negara sejak tahun 2005 lagi, dan seluas 3,231.24 hektar kawasan pesisiran pantai telah ditanam sebanyak 7,94,595 pokok bakau dan spesies-spesies pantai yang sesuai. Begitu juga yang keenam, kerajaan memperuntukkan apa yang dipanggil EFT, Ecological Fiscal Transfer, sebanyak 60 juta setahun bagi tahun 2019, 70 juta 2021 dan 70 juta 2022 yang diberikan sebagai insentif kepada negeri yang mengambil usaha melindungi kawasan hutan, tadahan air dan kawasan hutan pelindungan sedia ada. Yang ketujuh, kerajaan juga menjana pendapatan melalui REDD Plus ataupun dipanggil Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD. Ini juga dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan kepada aktiviti pengusaha hasilan. Dan yang ke-8, mengawal dan mengelak kelulusan pembangunan utility dan bukan utility di dalam hutan simpan kekal dan rezerv hidupan liar di Semenanjung Malaysia. Itu antara langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk menambah kawasan berhutan
dalam negara kita ini.